Selamat pagi dan selamat sejahtera. Adakah suara saya clear? Yes, thank you very much. Saya ucapkan kepada pemangku pengarah Tuan Amar, kita belum join lagi ya, belum bersama dengan kita. Kita apa? Ketua-ketua jabatan, pensyarah-pensyarah kanan dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini kita bersama lagi dengan satu lagi sesi perkongsian daripada Jawatankuasa Professional Learning Community College Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. So tajuk yang kita nak berkongsi hari ini adalah dialog prestasi dan kelab buku. Dialog prestasi dengan kelab buku adalah dua jenis alat kolaboratif yang digunakan pakai dalam professional learning community. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama kita hari ini. So sebelum kita mulakan, kita melihat pula bagaimanakah kita boleh merekodkan aktiviti PLC dalam SPL KPM. So let me share the video. It's a 3 minutes video. So we watch the video first. So just to refresh of what we know about mengisikan maklumat dalam SPL KPM. Okay. Assalamualaikum everyone. Alon. Let me share the screen first. Okay, kita Assalamualaikum everyone. Jadi pada hari ini kita akan tengok macam mana cara untuk daftar PLC. Jadi yang ni adalah tanggungjawab. Adakah clear the audio? Jadi siapa-siapa pun boleh buat. Mana-mana cikgu pun boleh buat. Okey, baiklah. Jadi yang pertama sekali kita kena log in ke splkpm.mui.gov.my. Okey. splkpm.mui.gov.my. Saya akan letak link dekat description ni. Okey. Kemudian masuk ke modul ini dulu, PLC ni. Okey. Dan masukkan YC dan juga password. Okey. Untuk password yang asal ditetapkan oleh pihak KPM ialah 4 digit akhir nombor IC dan kita boleh ubahlah. Kita pergi kepada aktiviti lain PBB. Okay, dan klik pada senarai PLC. Okay, dekat sini kita boleh tambah PLC dengan klik pada button tambah aktiviti PLC. Okay, jadi ini adalah borang untuk daftar PLC ni. Jadi apa yang perlu kita buat, isi saja borang ni. Contohnya kat sini ada nama kumpulan ataupun tajuk. Kita boleh letakkan tajuk PLC ataupun letakkan kumpulan terlibat. Okay, contohnya saya nak letak panitia bahasa Inggeris. Okay. Kemudian pergi pada jenis PLC. Pergi pada jenis PLC yang kita buat. Tempoh 1 jam, 2 jam. Okay, tarikh mula biasa hari yang sama lah. Okay, dengan tarikh tamat. Ini adalah contoh saja. Nombor surat rujukan, cikgu boleh gunakan nombor surat rujukan yang diberikan oleh pihak sekolah, surat arahan untuk menjalankan PLC, ataupun jika tiada, cikgu boleh menggunakan surat arahan daripada KPM daripada bahagian pendidikan guru surat tahun 2014. Okey, kemudian status pelaksanaan kita buat yang ni. Cikgu jangan klik telah selesai ya. Klik belum selesai dahulu sebab kita nak daftarkan ahli yang lain. Okey, nanti simpan.
Okey, bila cikgu klik simpan, okey, automatik borang ni di atasnya akan keluar ahli. Okey, jadi klik pada situ. Okey, dan sekarang ni ada nama ahli kita saja. Jadi kita letak ahli lain. Kita masukkan menggunakan nombor kad pengenalan ahli. Okey, ni adalah contoh. Okey, pilih status. Okey, sebagai mentor. Okey, letak seorang lagi. Jadi pentinglah kita mengetahui nombor kad pengenalan ahli PLC cikgu. Okey, ini adalah contoh. Okey, bila dah selesai, kita letak ahli, kita pergi balik ke kad maklumat. Okey, sekarang ni dekat status pementoran, kita boleh klik setelah selesai dan klik simpan. Okey, jadi sekarang PLC yang cikgu buat bolehlah disahkan oleh SULDT, SU Ladakh sekolah masing-masing. Dia akan keluar untuk pengesahan di paparan SPL KPM yang punya penyelaras. Okey, itu saja, senang. Okey, so itu adalah bagaimana kita boleh merekodkan aktiviti PLC kita dalam SPL KPM. So sekarang kita nak tengok apakah aktiviti-aktiviti yang kita boleh dokumentkan dalam SPL KPM. So di sini saya akan share tentang 2 aktiviti yang kita boleh buat dengan ahli-ahli unit kita untuk kita rekodkan dalam SPL KPM. So let me share the screen first. Okay. Alright. Okay. Sebelum saya bincangkan tentang alat kolaboratif tersebut, ini adalah surat berkeliling dari KPM. So setiap laporan, so jumlah mata kredit maksimum setahun untuk PLC adalah 20 mata kredit. So setiap laporan dengan bukti yang diperlukan, dengan bukti yang diminta akan diberikan 5 mata kredit. Okay, laporan atau dokumentasi dalam pelbagai bentuk. So akan diberikan 5 mata kredit. So sekurang-kurangnya dalam 1 tahun kita boleh menghasilkan 4 laporan PLC untuk kita dapatkan mata kredit specifically untuk PLC. Okay. So satu lagi adalah, ini adalah surat yang kita kena minta college kita buatkan untuk kita jika kita nak buat PLC. So ini contoh surat. So kita kena minta pejabat untuk menyediakan surat ni supaya kita boleh dapatkan nombor rujukan untuk dimasukkan dalam PLC. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya ya. So pertama sekali saya ingin menyentuh tentang dialog prestasi. So dialog prestasi adalah forum atau perbincangan berfokus untuk menyemak prestasi dan isu-isu berkaitan. So yang ini selepas setiap peperiksaan ataupun ujian yang kita telah jalankan, kita akan mengadakan mesyuarat untuk menyemak dan memastikan kita menghantar keputusan akhir daripada unit kepada BMKPM, right? So perbincangan yang itu digelar sebagai dialog prestasi. So kalau kita merekodkan perbincangan tersebut dalam bentuk hard copy, so dia boleh dijadikan sebagai dokumen PLC. So perbincangan tersebut mestilah berdasarkan kepada data dan fakta.
So data dan fakta kita generate daripada keputusan pelajar-pelajar. Perbincangan tersebut perlu diakhiri dengan penyelesaian masalah, langkah-langkah yang konkret dan tindakan susulan. So ini adalah dialog prestasi. So ada 4 objektif kalau kita nak membuat PLC dengan menggunakan alat kolaboratif, what we call that, dialog prestasi. So kita boleh menggunakan salah satu ataupun dua ataupun kesemua objektif yang tertera di atas slide ini. So objektif yang pertama adalah menetapkan sasaran mengukur prestasi. So kita boleh mengambil objektif yang ini untuk menghasilkan laporan PLC untuk kita mengemukakan hasil perbincangan kita yang kita dapat daripada keputusan pelajar-pelajar mengukur prestasi ataupun mengemukakan isu yang menghalang kemajuan dan menganalisis data untuk menentukan punca masalah. So based on the keputusan pelajar, so kita bolehlah bincang tentang isu-isu yang menghalang kemajuan pelajar-pelajar kita. So yang ni pun boleh menjadi satu objektif kita based on the keputusan pelajar-pelajar ataupun membincangkan penyelesaian masalah dan mengenal pasti intervensi yang sesuai. So based on the keputusan pelajar, kita membincangkan isu yang dihadapi oleh pelajar dan come up with best practices intervensi. Itu pun boleh dijadikan sebagai satu dokumen PLC. Akhir sekali, mengenal pasti masalah yang tidak dapat diselesaikan. So kita dah ada beberapa intervensi, kita dah guna pakai beberapa intervensi untuk sesuatu masalah tu, tetapi masalah itu masih lagi ada. Kita boleh kita mendapati benda itu masih lagi ada melalui keputusan pelajar-pelajar, right? So yang itu pun boleh menjadi satu objektif untuk kita menghasilkan dokumen PLC untuk diskusi prestasi pelajar, right? So ini adalah prosedurnya. So prosedur untuk menghasilkan dokumen PLC meliputi 3 stages. Focus, improve and share. So kita kena kenal pasti fokus, tetapkan objektif yang saya telah bincangkan tadi. Kita boleh pilih satu ataupun dua ataupun keempat-empat objektif tersebut, and then kenal pasti masalah dan penyelesaian. Kenal pasti masalah dan penyelesaian berdasarkan kepada keputusan peperiksaan pelajar-pelajar, right? Lepas tu improve. Improve meliputi perkongsian amalan terbaik. So once we have identified the issue, kita akan membincangkan amalan terbaik untuk kita guna pakai ataupun untuk kita test dalam kelas kita supaya masalah itu boleh ditangani. So lepas tu tindakan susulan. It can go with cycle 1, cycle 2, cycle 3. Kalaulah ada 4 intervensi kita dah pilih daripada perbincangan tersebut, so kita guna pakai intervensi 1, and then kita memantau, lepas tu kita dapat rekod pemantauan, kita dapatkan keputusan, and then we identify the loophole, right? And then kita buat lagi, kita membaiki lagi intervensi kita supaya dia boleh menjadi sesuai untuk pelajar-pelajar dengan tahap kebolehan tersebut. And then kita kena share. Sharing ni adalah penyediaan dokumen. So dokumen inilah akan difailkan oleh
jawatan kuasa khusus untuk memberikan markah merit. So untuk membuat satu laporan PLC, minimum 3 orang, maksimum 6 orang. Kalaulah unit kita mempunyai 12 orang pensyarah, let's say. So it's better to do let's say 4 people. So 4 people, their classes, 4 lecturers' classes, they do the analysis, they produce the report. So 4 of them can form the group for PLC. 4 of them can apply to the management for the surat kebenaran untuk menjalankan PLC. Walaupun objektifnya sama, tetapi hasil dapatan akan berbeza sebab dia mengikuti pensyarah berlainan dan kelas-kelas yang berlainan. Okay, so remember 3 minimum, maximum should be 6. Okay, untuk menjalankan PLC. Untuk discussion, prestasi discussion, diskusi prestasi. Alright, so sedikit penerangan untuk fokus untuk menghasilkan laporan PLC ya. Kita kena menentukan fokus objektif perbincangan yang memfokuskan kepada kemenjadian pelajar. Selepas tu kita kena menyediakan data yang telah diverifikasi. That means the final data. Okay. Selepas tu dialog secara kolaboratif berkaitan isu berkaitan cabaran. So isu ataupun cabaran. So kita kena analyze. Kita kena menganalisis keputusan pelajar-pelajar. Lepas tu mengenal pasti isu dan cabaran pelajar mungkin dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan untuk sesi tersebut. Okay. Lepas tu kita boleh minta para pensyarah untuk kongsikan amalan terbaik yang mereka guna pakai ataupun mereka hendak pakai untuk mengatasi masalah tersebut. So kita kena mengambil catatan. Okay. Lepas tu improve. So stage ni kita kena fokuskan kepada penyelesaian isu tersebut. So pembentangan prestasi intervensi yang telah dijalankan. Kita kena guna pakai intervensi tersebut di kelas kita. Kita kena mengenal pasti punca dan masalahnya. Masalah berkaitan dengan intervensi yang kita guna pakai. Okay. So kita mengenal pasti intervensi yang sesuai ataupun kita membaiki intervensi yang kita guna pakai. Lepas tu kita melaksanakan tindakan susulan memantau keberkesanannya selepas kita mengujinya di kelas kita. Okey, selepas ini kita kena menyediakan laporan perkongsian dengan lampiran. So laporan ini tidak sama dengan research paper, kertas ilmiah, walaupun laporan ini juga dikategorikan dalam ilmiah, kategori ilmiah, tapi formatnya tak sama dengan kertas kajian ilmiah. So yang ni simple saja. Dia terus fokuskan kepada kita punya objektif. Objektif kita adalah untuk mengenal pasti isu, menyelesaikan isu. Lepas tu kita nak menyediakan satu intervensi untuk menangani isu tersebut. Itu sahaja. So kita kena menghasilkan ataupun kita kena memfokuskan penulisan laporan kita untuk 3 stage ini sahaja. Tak payahlah kita pergi buat literature. Mungkin literature review kita akan buat untuk mendapatkan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu intervensi yang sesuai untuk pelajar-pelajar kita. Tetapi yang itu tidaklah something yang compulsory to do.
Alright. So literature review kita boleh dapat daripada hasil perkongsian dengan rakan-rakan kita. Kan kita buat collaborative, right? So we share our opinion berdasarkan kepada masalah tersebut, isn't it? So itu sahaja. Itu mungkin akan menjadi rujukan kita. Okay? Right. So you see, this is the contohnya lah. Contohnya ini adalah data pelajar. Okay, data pelajar untuk keputusan untuk setiap kelas. Okay, kita buat analisis. Kita rumuskan keputusan pelajar-pelajar ini mengikut kelas, mengikut band ataupun mengikut aggregate, kategori dan sebagainya. Ikut yang ini mengikut objektif kita ya tuan-tuan dan puan-puan, ini mengikut objektif kita. Okey, kalau objektif kita memerlukan format sebegini, kita buat format sebegini. Kita rumuskan ikut kelas ke, ataupun kita rumuskan ikut band ke, ataupun kita rumuskan ikut keseluruhan ke, ataupun kita rumuskan ikut pencara. Kita nak bandingkan pencara. So kenapa pencara A ramai pelajar yang dapat C compared to pencara B. So kita identify the issue and then kita buat analisis ikut kita punya objektif. Okay. Number 2, kita buat satu what we call that, interpretation. Interpretation berdasarkan kepada data. So kita senang nak faham. Yang ni adalah sejenis perbandingan. Okay, perbandingan. So from here kita boleh nampak apakah isu. Apakah isu pelajar-pelajar ni. You see, okay, you see here, manakala peratus lulus mengikut kelas tutorial pula, 2 kelas lulus 100% and 2 kelas lagi 77.7% and then 85.71%. So dia orang tak mencapai 100% lah kan. Itulah isu. Kenapa 2 kelas ni tidak mencapai 100% kelulusan dalam subjek ini ataupun dalam latihan ini. So itulah isu kita. Kalau kita buat ringkasan analisis, kita bandingkan, kita boleh nampak isu ya. Next, ini adalah okay lah. So this is what usually we do. So dengan ini kita boleh memilih kumpulan sasaran kita. Okay, isu yang dikenal pasti. Kita dah mengenal pasti isu kita. Isu kita adalah ada 2 kelas yang tidak mencapai 100% dalam ujian tersebut. So lepas ni kita kena memastikan intervensi dan objektif kita untuk dokumen kita, right? So ini adalah what we call that, intervensi. Okay, next. So ini adalah pengendalian. So kita kena buat satu rumusan ringkas ataupun rumusan tentang intervensi yang kita akan jalankan. Apakah intervensi kita, bagaimana kita akan mengendalikannya, kita kena huraikan secara ringkas di sini. Lepas tu pengumpulan data. So kita akan mengendalikan intervensi ini di kelas kita. Lepas tu kita akan mengumpul data. Okay. So pengendalian ini ikut tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana nak buat? Okay, adakah tuan-tuan dan puan-puan nak buat dalam beberapa cycle? Pre-test 1, pre-test 2, pre-test 3, post-test 1. Mungkin ada 4. Okay, ataupun pre-test 1, post-test 1, post-test 2, post-test 3. Ataupun pre-test 1, pre-test 2. Ikut rancangan pelajar para pencara bagaimanakah nak menjalankan intervensi ini di kelas masing-masing mengikut kebolehan pelajar ataupun kehendak pelajar. Okey, kita akan membuat pengumpulan data di sini. Pengumpulan data tidak semestinya kena menganalisis
dengan menggunakan SPSS ke tak payah. Descriptive analysis pun cukup, dengan Pratos pun cukup. Sebab yang ni adalah prestasi discussion. Kita discuss tentang prestasi pelajar-pelajar sahaja. And then one more thing I stress just now, ini bukannya kertas kajian ilmiah. Ini adalah laporan PLC sahaja. Okay. Next, ini adalah bukti-bukti kita menjalankan intervensi tersebut dengan kita punya pelajar-pelajar. So ini adalah bukti-bukti intervensi ataupun bahan-bahan intervensi. So selepas kita mengumpulkan data, kita kena buat refleksi penambahbaikan. So refleksi penambahbaikan mengikut apa yang kita telah jalankan dalam kelas kita sahaja. So dia akan menjadi satu dalam laporan tu akan menjadi ringkas sahaja. Okay, laporan ringkas sahaja. Kami mendapati pelajar-pelajar dapat meningkatkan kebolehan mereka dalam pertuturan sebab markah mereka telah meningkat daripada 50 kepada 60. Itu sahaja. So kita kena memberikan pandangan kita tentang intervensi yang kita telah jalankan di dalam kelas. Okay, refleksi and then cadangan penambahbaikan. So yang cara ni tidak sesuai kalau kita menjalankannya di makmal disebabkan oleh apakah sebab-sebabnya dia tak sesuai. Untuk kita menjalankannya di makmal, apakah penambahbaikan yang kita perlu buat. Okay, apakah pengubahsuaian yang kita perlu buat. Just bagi tahu secara ringkas sahaja. Okay. So ini adalah laporan untuk dialog prestasi. Any question? So kalau kita menghasilkan laporan sebegini yang ringkas, kita boleh mendapat 5 kredit untuk PLC. Walaupun kita tidak menulis kertas kajian ilmiah. Okay. Any question? No. So this is the format of laporan PLC ya. So kita kena letakkan nama kumpulan, ketua kumpulan, ahli kumpulan, tempoh perbincangan. Okay, tempoh perbincangan and then kita kena daftarkan di PLC. Lepas kita menubuhkan kumpulan kita, daftarkan di SPL KPM di bahagian PLC seperti mana yang ditunjukkan tadi dalam video. Lepas tu minta kebenaran untuk menjalankan PLC. Kita kena dapatkan surat kebenaran menjalankan PLC daripada ketua jabatan pengarah. Okey. Lepas tu tajuk perbincangan. Okey, tajuk perbincangan, alat kolaboratif yang kita nak gunakan, laporan as I said earlier, dia kena merangkumi fokus, improve and share. Share here adalah laporan yang kita telah hasilkan. So laporan yang kita telah hasilkan kita boleh share dengan pelbagai media, right? Kita boleh share dengan Telegram, kita boleh share dengan WhatsApp, kita boleh email kepada seseorang yang meminta kita menghantarkannya dan sebagainya. Okay, ini adalah lampiran. So lampiran kita kena kemukakan bukti kita mengamalkan ataupun menjalankan intervensi, keputusan pelajar post and pre and post test, keputusan saja, tak payah huraian and so on, surat kebenaran daripada pihak college untuk menjalankan PLC. So and then di akhir laporan tersebut, ketua kumpulan dengan ketua jabatan kena menurunkan tanda tangannya. So ini adalah satu laporan yang lengkap untuk mendapatkan 5 kredit, 5 mata kredit untuk PLC. Okay, so selepas ni all of us can do
PLC report. We don't have to do a research for PLC to fulfill the requirement of PLC in SPL KPM. Laporan setakat ni pun akan diterima untuk diberikan mata kredit. Okey, kalaulah kita membuat kertas kajian ilmiah, yang itu pun akan diberikan mata kredit juga. Laporan ini pun akan mendapat mata kredit juga untuk kategori PLC. So any question? If none, we go to alat kolaboratif number 2. Alat kolaboratif number 2 is club buku ataupun book club. So, book club adalah hali kumpulan berkumpul untuk berkongsi, berbincang dan mengupas idea daripada sesebuah buku yang dibaca. So, maksudnya, for an example, kita nak mengajar pelajar tentang, Lulu Hawa, let's say, Lulu Hawa. So, every one of us, kita cari bahan sendiri, kita mendapat gist from the bahan bacaan kita. Lepas tu kita berkumpul dan membincangkan. Saya mendapat note ni daripada buku ni. So kita bincang. Tajuk yang sama ataupun buku yang sama, kita sebab dari pandangan setiap pembaca, opinion akan berbeza, pendapat akan berbeza, right? So kita share pendapat kita tentang sesuatu topik, sesuatu buku ataupun sesuatu what we call that, mungkin kita nak pakai what we call that modul yang dihasilkan oleh seseorang ataupun sesebuah institusi. Kita kaji modul tu sama ada modul tu sesuai dengan pelajar-pelajar kita, sesuai dipakai di institusi kita. So yang tu juga dikenali sebagai book club. Selain daripada itu, book club juga, dalam book club juga, let's say satu tajuk, bagaimana kita boleh meningkatkan kebolehan pertuturan pelajar-pelajar kita, moderate, kita concentrate on moderate ability students. Okay, so kita cari journal, let's say kita cari journal untuk topik yang sama, moderate, berkebolehan moderate untuk skill pertuturan. Okay, so kita cari, let's say kita cari 7 journal. So kita baca journal tu, kita bincangkan. Tajuk yang sama tapi penulis yang berbeza, jurnal yang berbeza, researcher yang berbeza, kita bincangkan saja konten. So di sini ada satu perkongsian idea ataupun perkongsian kandungan jurnal tersebut. Alright? So objektif. So objektif buku club ada 3. So kita boleh pilih ketiga-tiga objektif tersebut ataupun ikut keperluan kita. Nombor 1, memupuk semangat mencintai buku dalam kalangan ahli. Alright? Memartabatkan buku sebagai sumber ilmu, memperoleh pengetahuan hasil perbincangan melalui pembacaan rakan kelab. So we can choose one of these objectives and we can put it in our PLC report. So selalunya kita akan buat book review, right? Pembacaan buku untuk SPL KPM, right? Apakah perbezaannya? Book review adalah pembacaan buku untuk meningkatkan profesionalisme secara individu dan boleh dikumpulkan sebagai mata PBB. Okay, mata kredit untuk SPL KPM. But book
club adalah alat kolaboratif untuk meningkatkan profesionalisme. You see, untuk meningkatkan profesionalisme warga pendidik. So this is warga pendidik. Book review is secara individu. Okay, and then book club is secara berkumpulan. Itu sahaja perbezaannya. Kalau book review kita akan baca individually the particular buku and then kita akan buat sinopsis, right? Kalau buku, club buku, yang ni lebih menarik sebab kita baca, kita share. Because we call, there is one term, intellectual discourse. Okay? Intellectual discussion. So intellectual discussion, kita baca, kita share apa yang kita baca daripada buku dengan ahli-ahli kelab buku kita. So yang ni pun minimum 3 orang, maksimum 6 orang untuk PLC ya. So kita akan hasilkan dokumen berdasarkan kepada yang ni, focus, improve and share. So kita kena tentukan objektif pembacaan. Objektif pembacaan kita mungkin kita nak cari penyelesaian masalah pelajar dalam membuat pengiraan A, let's say. And then we have to bentang ulasan buku. So setiap orang akan baca satu jurnal ke buku ke tentang masalah tersebut, masalah A tersebut. Setiap orang akan bentangkan apakah dapatan mereka. Lepas tu kita akan buat rumusan, kita akan buat catatan and then lepas tu kita akan kongsi dapatan. Kongsi dapatan ni adalah dalam bentuk hard copy laporan PLC. Yang soft copy tu kita boleh share dalam social media kita ya. Okay, so this is how we supposed to do the laporan, the format of the laporan. First of all, kita kena tentukan masa sesi perjumpaan ahli kumpulan. Okay, bahan bacaan berbentuk ilmiah. So majalah-majalah ataupun lain-lain bahan bacaan tidak dibenarkan. So dia kena mestilah berbentuk ilmiah. Okay, semua ahli akan bertanggungjawabkan membaca dan membuat ulasan sesebuah buku atau bab. So sesebuah buku atau bab. So everyone must read. Bukannya kita share pembacaan seseorang individu ya. Everybody must read in kelab buku. Okay, dengan persetujuan bersama and then pembentangan ulasan buku. Okay, kita boleh buat book club ni untuk kalau kita nak pilih sesuatu buku rujukan untuk sesi pembelajaran tersebut. Okay, so mungkin ada ramai booksellers akan datang lah kan untuk promosikan buku mereka dengan kita lah kan. So kita boleh buat satu kelab buku untuk review buku-buku tersebut, untuk memilih sesuatu buku yang sesuai untuk pelajar-pelajar kita. Itu pun kita boleh consider as activity kelab buku ya. Next, improve, refleksi, soal jawab. Okay, so kita buat pandangan kita. Kita memberikan pandangan kita tentang bahan bacaan yang kita baca. So ahli-ahli lain akan menyoal ataupun mendapat penelitian tentang sesuatu benda yang masih lagi kabur, memerlukan penjelasan. Okay, rumusan akan dihasilkan daripada pandangan ahli kelab tentang buku tersebut. So kita kena membuat rumusan. Adakah buku ini sesuai, tidak sesuai? Buku ini sesuai untuk bab-bab ni, buku ini sesuai untuk bab-bab tertentu. Ni adalah rumusan. Memastikan objektif tercapai. So that's why kita kena set objektif dulu ya. Lepas tu hasil rumusan dikongsi bersama. Lepas tu kita akan sediakan laporan. So mungkin rumusan tersebut akan disebarluaskan kepada unit kita.
kita review buku tersebut, kita hantar laporan tersebut mungkin kepada ketua unit, untuk ketua unit membuat pemilihan buku untuk pelajar-pelajar kita untuk sesi tersebut. So kita kena menyediakan laporan tersebut untuk dapatkan mata kredit. So yang ni pun kita kena minta ketua jabatan untuk mengeluarkan surat ya. Kita kena memberikan nama buku and then book club, nama buku, ahli-ahli yang involved, and then kita kena dapatkan kebenaran untuk membuat aktiviti kelab buku daripada pihak kolej kita. Baru kita boleh masukkan dengan surat dan laporan, baru kita boleh masukkannya dalam SPL KPM. Okey? Itu sahaja daripada saya. Ada soalan? Baik, terima kasih Puan Kumu. Sebenarnya untuk perhatian semua, apa yang dikongsi oleh Puan Kumu pada pagi ini ialah supaya setiap daripada kita dapat mengumpul mata merit, iaitu maksimum 20 mata merit untuk PLC. Selalunya kita akan dapat mata merit sekiranya kita menjalankan kajian PLC yang selalu kita buat, di mana kita mohon permohonan untuk menjalankan kajian. Tetapi sebenarnya kita boleh juga mendapat mata kredit PLC melalui alat-alat kolaboratif lain seperti kelab buku dan juga dialog prestasi. Kami memilih, pihak Jawatankuasa PLC memilih kelab buku dan juga dialog prestasi sebab ini adalah dua benda yang kita memang jalankan di dalam unit masing-masing. Contohnya dialog prestasi. Setiap kali kita menjalankan ujian, kita akan adakan perbincangan di mana kita bincang tentang markah ataupun markah performance pelajar dan juga bagaimana cara kita hendak membantu pelajar-pelajar untuk mencapai tahap yang kita kendaki dalam unit kita lah. Jadi bila memandangkan perkara ni kita lakukan dalam setiap kali perjumpaan kita untuk membincangkan prestasi pelajar, sebab itulah kita memilih alat kolaboratif dialog prestasi sebagai salah satu cara untuk kita mendapat mata merit 5 jadi bayangkan kalau dalam satu tahun kita ada 2 atau 3 kali kita membuat perbincangan tentang prestasi pelajar kita atau kelas kita. Jadi kita dah dapat 15 mata kredit. Tetapi contoh laporan yang perlu kita kena buat sedikit laporan kita tak boleh just tulis kita membincangkan laporan prestasi pelajar kita, dah tarikh sekian-sekian, itu saja. Kita kena at least ada sedikit laporan seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Kumu bersama dengan objektif-objektifnya. Jadi kita sediakan laporan tersebut, kita endorse dengan ketua unit, hantar kepada penyelaras unit penyelaras masing-masing lah, sebab yang boleh endorse ialah penyelaras sahaja, Puan Syazlina ataupun penyelaras ikut department untuk sebagai bukti bahawa tuan-puan telah menjalankan aktiviti PLC iaitu dialog prestasi. Begitu juga dengan kelab buku Selain daripada kita buat book review untuk dapatkan mata kredit, kita boleh juga menjalankan kelab buku seperti yang telah dikongsi oleh Puan Kumu untuk mendapatkan 5 mata kredit. Jadi sebab itulah kami pada pagi ini mencadangkan supaya tuan-tuan menjalankan aktiviti PLC iaitu dialog prestasi dan juga kelab buku sebagai salah satu cara supaya kita boleh claim mata kredit 20 untuk PLC. Sebab kita nak dapatkan at least minimum 42 mata kredit. Jadi ini adalah salah satu cara untuk tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan 20 mata kredit untuk bahagian PLC. Baik, itu sajalah daripada saya pada pagi ini. Ada sebarang persoalan boleh tanya. InsyaAllah kami akan cuba jawab. Terima kasih. Ada soalan? Puan Kumu? Ya, Puan Siti.
Slide ini nanti akan dikongsi tak? Boleh. Boleh. Boleh, baik. no Terima kasih. problem. Okey, saya nak sambung sedikit lagi. Kalaulah kita dah ada laporan, sebab laporan yang kita akan sediakan, as I said earlier, you see here, we have focus, we have improve, we have share. So kita ada isu, kita ada objektif, kita boleh mengenal pasti masalah, kita ada penyelesaian untuk masalah tersebut, and kita ada intervensi, tindakan susulan. Selepas kita menjalankan intervensi di kelas kita, kita ada tindakan susulan. Selepas itu kita ada perkongsian. So semua ini dalam bentuk raw. You know, dia bukannya satu kajian. As I said earlier, dia bukannya satu kajian, dalam bentuk raw. Kita dah ada idea untuk kita hasilkan kertas kajian later. Whenever, like let's say yesterday Puan Mas was sharing about CONPI, right? So now we are thinking what to write, what to do and so on, isn't it? Kalaulah kita dah ada dokumen sebegini dalam kita punya file, laporan sebegini, yang ini boleh dijadikan sebagai kertas kajian ilmiah. Sebab kita dah ada isu, kita dah ada objektif, kita dah ada intervensi, kita sudah menjalankan intervensi tersebut, lepas tu kita dah ada tindakan susulan. So sekarang hanya kita perlu menulis kertas ilmiah sahaja, kertas kajian ilmiah PLC sahaja. Kita dah ada surat kebenaran untuk menjalankan PLC, kan? Semua dah ada. So sekarang bahagian writing sahaja. So inilah satu-satunya kelebihan atau keistimewaan kita menghasilkan laporan PLC, kita rekodkan dalam SPL KPM supaya whenever we want to write something, okay, so we will have idea. We don't have to think about it. We don't have to go and search for it. We already have an idea. We just have to do it ikut penulisan, cara penulisan saintifik, penulisan kajian. Itu sahaja. So kita dah ada dia punya content untuk kita nak tulis. Kita tak payah cari-cari lagi. So mungkin after this, we have to start doing. We have to start doing like dialog prestasi ke, supaya kita boleh nampak apakah kekurangan pelajar, apakah kehendak pelajar, apakah masalah pelajar. Kita dah nampak dah isu. So kalau kita nak buat R&D ke PLC ke, dah ada dah idea untuk kita nak develop. So lepas ni kita pun dah boleh mengenal pasti intervensi. Kalau kita nak tulis R&D, dah ada dah intervensi. Kita just guna pakai data tersebut untuk kita menulis kertas kajian. So that's why I really encourage all of us to write this laporan and we recordkan dalam SPL KPM bahagian PLC supaya dia boleh guna pakai untuk penulisan ilmiah later. Okay, any question? Anything nak tambah ataupun saya stop here? What about? Kumu, Puan Encik Putih nak tanya. Hello. Ya. Yang wall tu, kita hantar melalui abstract tu, yang tu boleh masuk dalam SPLG tak? So kalaulah dia yes, Walls punya paper, Tuan Fauzi punya. This year punya. Yang itu kan Tuan Berjaya tak boleh lah. Kalau this year, because SPL KPM ikut tahun kan Tuan Fauzi. So kalaulah Tuan Fauzi buat semula dengan pelajar-pelajar semester ni ke ataupun tahun ni ke, dah buat semula ke ataupun penambahbaikan ke, mesti boleh buat. Mesti boleh diringkaskan dalam bentuk laporan, boleh hantarlah kepada ke SPL KPM. Kita boleh rekodkan, no problem. Kita hantar melalui wall kan. Mana dalam wall tu dia boleh mengesahkan yang kita buat PLC lah.
Paper tak terpilih tak boleh. Oh, paper tak terpilih tak boleh Dah, Fauzi, cuma buat laporan macam Puan Kumu bagi tahu saja. Seperti for objektif kita kan ikut yang tadi tu. Objektif dia apa, and then intervensi kita tu apa, dan bila kita jalan dengan pelajar kita, tu je. Buat laporan ringkas je untuk dapatkan mata merit. Buat laporan ringkas, buat laporan ringkas. Disahkan oleh siapa? Disahkan oleh pertandingan kopi tak boleh masuk dah sebab tajuk yang sama. Tapi disahkan oleh unit. Okey. Puan Kumu, maaf Puan Kumu. Fauzi, saya nak tanya, dah pernah isi belum untuk tahun ni yang tu, benda tu? Belum, tahun ni belum. Tahun lepas dah ada lah. Tahun lepas dah ada kan? Kalau tu buat penambahbaikan lain tahun ni baru boleh isi. Kalau tak ada penambahbaikan based on last year, tak boleh dah. Bila you letak dalam sistem, kalau tak percaya, buatlah sistem PLC, you letak, dia akan reject. Dia automatically akan reject. Tak, maksud saya kita dah, yang tahun lepas kita copy. Tahun ni kita masuk wall. Dia lain, dia bukan masalah masuk. Yang tempat yang berbeza tapi benda yang sama. Boleh tak boleh? Tak boleh sebab tak terpilih. Oh. Kalau terpilih, different thing. Tapi benda yang sama tak boleh kan Kak Rodia? Sebab SPL every year lah kan, ikut tempat every year. Tempat yang berbeza year. boleh kot, tempat yang berbeza. Dia macam ni Fauzi. Kalau you buat tempat yang berbeza, misal contohnya benda yang sama, you buat tempat yang berbeza sekalipun, walau tidak terpilih, dia tak dapat. Sebab kita nak daftar. Lepas tu, kalau kita tengok tajuk yang sama, kalau kita tak buat sebarang perubahan, kita daftar dalam PLC, dia automatically dia akan reject. Tak payah you cuba, dia akan reject. Tetapi kalau kata you buat penambahbaikan, paper you tak terpilih, tetapi you buat dalam bentuk laporan macam Puan Kumu kata tadi, you buat sedikit perubahan, buat laporan saja, then you boleh daftar. Daftar sebagai laporan aktiviti. Tapi bukan laporan menghasilkan kajian. Faham Fauzi? Okey. Tuan Fauzi, laporan PLC dengan kertas kajian, dua benda yang berbeza Encik Fauzi. So kertas kajian PLC itu lain. Laporan PLC inilah formatnya. So kalau Encik Fauzi menubuhkan kumpulan, ada surat untuk menjalankan PLC, lepas tu ada objektif, ada isu, ada intervensi, cukuplah dalam bentuk laporan ringkas, bolehlah bagi kepada unit untuk disahkan dalam SPL KPM. Walaupun tak masuk mana-mana pertandingan. Sebab PLC adalah perkongsian dengan warga pendidik. Just now I showed to you, right? It's just sharing session. PLC adalah sharing session, right? If you have a sharing peringkat session. Unit saja. Peringkat unit saja. Itulah laporan. Itulah laporan PLC. Tapi dengan format dia yang I tunjuk tadi. Dengan laporan ringkas, dengan attachment and everything, you give it to us, kita akan sahkan dalam SPL KPM. The wakil unit akan sahkan dalam SPL KPM. Okay? So walaupun tak ada kertas ilmiah, kalau ada bukti you menjalankan PLC dengan ahli-ahli unit Tuan Fauzi, okay lah, just give the laporan to them. Itu yang I kata tadi, mungkin dalam unit tu ada 12 orang. So 12 orang tu tak boleh lah buat satu laporan because minimum 3, maximum 6. So kita kena bagikan 4 orang dalam satu kumpulan. So 4 orang tu dia kelas-kelas keempat-empat pencara sahaja. Ataupun perbincangan di antara keempat-empat pencara sahaja. So buat satu laporan. Minta kebenaran, itu sahaja dia punya. Pilihan kolaborasi tu ikutlah. Salah satulah pilihan kolaborasi, maknanya dalam
laporan tu ada kolaborasi, jenis kolaborasi yang kita pilih lah. Jenis kolaborasi yang ni adalah 2 yang highlight kan. Ada banyak lagi lah kan. Study group ada, teacher sharing session ada, case discussion ada, coach-coachy ada. Okay. So you just pilih. Format laporan pun mengikut kolaborasi lah. Ikut apa yang saya tunjuk tadi ni. Yang ni saya ambil daripada tadi dua tajuk tu. Dua tajuk tu kalau kata kita nak pairing ataupun buat perbezaan dengan lesson study, dia berbeza. Lesson study. Ikut laporan ni lah kan, kolaborasi lah. Kumu, can I help him? Can I answer him? Ya. Okay, thanks. Posy, baik, dan rakan-rakan sekalian, sebenarnya kita buat laporan ni, dia tak perlu ikut seperti yang kita dok buat untuk kajian. Misalnya contoh, kalau untuk learning work lain, untuk lesson study lain. Tak perlu, dia ringkas saja, tetapi mesti ikut contoh yang Puan Kumu bagi tadi, mesti ada objektif. Objektif dia apa? Macam dialog prestasi, objektif you buat dialog prestasi tu misalnya nak banding beza kekuatan dan kelemahan pelajar. Kan? Jadi itu saja. Lepas tu kita tulis yang tu saja. Lepas tu apa yang kita buat dalam perbincangan tu? Hasil perbincangan tu, apakah intervensi yang kita akan buat? Kita buat laporan. Itu saja. Dia tak semestinya kita kena ikut alat perbuatan ni kita kena buat gini. Tak. Dalam laporan PLC dia ada aktiviti dia bukan kajian. Laporan aktiviti PLC. Maknanya aktiviti PLC yang kita jalankan di mana kita berkolaborasi untuk menghasilkan kemenjadian pelajar. Itu yang kita jadikan dia 5 mata kredit. Tapi kena hasilkan laporan lah. Laporan yang seperti yang perlu ada tu lah. Yang Puan Kumu share tadi tu. Dia simple saja Fauzi. Tak perlu buat dalam bentuk kajian yang kita kena ikut. Contoh dia punya protokol tu tak perlu. Okay, tak berat sangat lah. Dia tak rigid. Dia cuma nak bukti saja. Bukti kita jalankan aktiviti PLC. Itu saja. Yang ni kita nak. Tak perlu hasilkan kajian. Tetapi Puan Kumu kata alang-alang kita dah buat aktiviti PLC dengan data kalau dah ada apa semua, why not? Untuk kita orang yang nak meneruskan tu kita boleh buat hasilkan kajian lah sebab data dah ada. Intervensi yang kita bincang bersama pun dah ada. It's just a matter of kita come up with the kajian. Itu baru kita masuk kajian PLC. Tetapi tujuan kita pada pagi ini ialah bagaimana kita nak kumpul 20 mata kredit untuk aktiviti PLC tanpa menghasilkan kajian. Kalau kita hasilkan kajian, is part of it also. Kan? Tapi bagi orang yang tak menghasilkan kajian, dia masih boleh menjalankan aktiviti PLC dan masih boleh mendapatkan mata kredit 5. Ya, tapi bukan maksudnya kami tak menggalakkan tuan-puan untuk menjalankan kajian. Tak. Sebab data yang tuan-tuan kumpul daripada laporan ni boleh dijadikan sebagai kajian, sama ada kajian asas iaitu R&D ataupun kajian PLC. Itu saja. I hope it is clear lah. Ada soalan lagi? Okey. Atau Puan Kumu nak tambah apa-apa? I miss out anything? Yeah, Tuan Fauzi, just now you asked about lesson study, right? Tuan Fauzi? So, untuk lesson study, kalau kita rujuk kepada PLC kit, lesson study ada dia punya kit sendiri. Pre-lesson, when the lesson is conducted and also post lesson. Ada 3 template untuk lesson study. So kalau kita boleh mengisi ketiga-tiga template tersebut untuk lesson study, kita boleh yang itu template tersebut akan menjadi satu laporan. Lesson study pun ada template yang dikeluarkan oleh KPM, okay, PLC kit. Kita boleh rujuk dalam PLC kit. PLC kit available online. Lepas tu untuk teacher sharing session pun ada dia punya template sendiri. Kalaulah kita boleh mengisi template tersebut, yang itu pun boleh menjadi laporan PLC. Okay, clear Tuan Fauzi? Borang kehadiran kenapa dia tulis unit ni yang formation ni? Tak boleh nak buka link kehadiran. Link kehadiran tak boleh buka Dia tulis unit formation. Oh, permission, need permission.
Tak apa nanti Miss Kumu buat sesuatu about that. Tak apa, kalau tak boleh nanti kami share pula lagi sekali. Tadi saya buka boleh, masa saya tested boleh. Nanti kami share lain. Okay? You use MOE account please. MOE account. Tuan Guna Fauzi? akaun MOE. Use Okey, MOE. Buat yang pas dekat attendant tu saya boleh buka, cumanya yang option 1 tu untuk apa? Option 1 just discard. Tak payah tulis apa-apa. Tak payah klik apa kat situ. Tak payah klik apa-apa. Okay. Okay, thank you. Okay, that's all for today. Kak Rod, can we finish? Yes, Okay. saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Kumu yang pada pagi ini kerana membantu kita lah dalam sesi perkongsian pada pagi ini. Dua alat kolaboratif dalam PLC yang boleh kita jalankan aktiviti nanti untuk mendapatkan mata merit ya. Kalau boleh, cubalah kita kumpul mata merit 20 ya daripada PLC sebab mudah saja. Sesuatu yang kita sentiasa jalankan, misalnya dialog prestasi, kelab buku dan juga aktiviti lain misal sesi perkongsian dan sebagainya. Jadi mudah, kalau tak jalankan kajian pun tapi kita jalankan aktiviti tu memang kita jalan sebenarnya. Cuma kita tak dokumentkan sahaja. Jadi sekarang ni kita dokumentkan, jadikannya satu laporan dan kita akan dapat mata merit untuk PLC. Baik, terima kasih semua atas sokongan dan kerjasama yang diberikan dan sekiranya ada persoalan apa nanti bolehlah bertanya dengan salah seorang daripada kami ataupun semua jawatankuasa PLC yang ada yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you very much all. Terima kasih. Sama-sama. Welcome. MOE account yang tu yang tu yang MOE yang tu yang PM 2350 tu yang ada nombor tu PM ada underscore. Kalau dah masuk tu dia automatik lah kalau dia underscore tu PM underscore nombor kita ID kita baca I 2350